Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini disahkan Rosmah Mansur terima berita paling buruk, paling malang, dan pastinya menyusahkan hidup beliau. Belum sampai Najib dapat pembebasan ataupun tahanan rumah jika berjaya dalam semakan beliau di mahkamah, timbul pula berita buruk untuk Rosmah Mansur. Kali ini Rosmah Mansur disaman oleh 10 syarikat dan 1MDB dengan berjumlah ES 346 juta. Kalau 346 juta ini dibundarkan atau dikali dengan nilai mata wang Malaysia, lebih kurang dalam 1 bilion. Rosmah Mansur disaman menghampiri atau melebihi 1 bilion ringgit, tuntut kembalikan barangan mewah yang dibeli. Kesian jugalah kan. Bayangkan mereka menuntut itu semula. 1MDB atau One Malaysia Development Berhad dan 5 anak syarikat serta 4 yang lain memfailkan saman terhadap Datin Seri Rosmah Mansur berhubung ribuan barangan mewah bernilai AS 346 juta didakwa dibeli menggunakan dana syarikat itu yang diselewengkan. Kesemua syarikat terbabit yang bertindak selaku pelanatif turut menuntut isteri bekas Perdana Menteri itu membayar AS $346 juta 10,489 dolar atau sejumlah amount yang ditafsirkan oleh Mahkamah Tinggi. Kesemua pelanatif iaitu 1MDB dan 5 anak syarikatnya iaitu 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Energy Limited, 1MDB Energy Langat Limited, Global Diversify Investment Company Limited dan SRC International Sendirian Berhad. Pelanatif lain adalah syarikat pesisir luar iaitu Affinity Equity International Partners Limited, Alson Chance Holding Limited, BlackRock Commodities Global Limited, Blackstone Asia Real Estate Partners Limited, dan Brightstone Jewelry Limited. Saman itu menamakan Rosmah sebagai defendant pertama, manakala Sub-6 Naidas Daswani juga dikenali sebagai Natasha Mirpuri sebagai defendant kedua. Pelanatif mendakwa bahawa barangan mewah berkenan iaitu antara lain ribuan item jenama barangan kemas, jam tangan dan beg tangan telah dibeli oleh atau untuk Rosmah bukan dengan wang sendiri tetapi dengan dana yang diselewengkan daripada anak syarikat 1MDB. Menurut pelanatif, dana itu disalurkan melalui pelbagai entiti luar pesisir termasuk Affinity Equity, Alson Change, BlackRock, Blackstone sebelum dibayar kepada 48 vendor berbeza daripada 14 bidang kuasa bagi pembelian barangan mewah berkenan iaitu sebanyak 320 bayaran berjumlah AS 346 juta 10,489 dolar. BlackRock dan Blackstone adalah syarikat dikaitkan dengan sekutu ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo iaitu Eric Tan. Sehubungan itu mereka menuntut pengisytiharan bahawa 1MDB dan 5 anak syarikatnya, pelanatif pertama hingga ke-6, mempunyai kepentingan proprietari berequity atau kepentingan beneficial terhadap beberapa barangan mewah berkenan dan dapat dikesan dalam pemilikan Rosmah. Pelanatif juga memohon pengisytiharan bahawa Rosmah memegang barangan mewah itu dan hasilnya yang dapat dikesan atas amanah konstruktif bagi 1MDB dan anak syarikatnya. Selain itu, mereka menuntut pengisytiharan bahawa 1MDB dan anak syarikatnya itu berhak untuk mengesan barangan mewah terbabit dan pengisytiharan bahawa Rosmah
bertanggung jawab kepada mereka, yaitu Planatif selaku pemegang amanah konstruktif barangan berkenaan. Selain itu, kesemua Planatif turut menuntut ganti rugi pampasan berequity, ganti rugi keterlaluan, dan ganti rugi teladan untuk ditafsirkan oleh mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Muhyiddin dakwa video pendek Khairul Azhari dan pelakon porno hanya serangan politik. Wow. Kempen di pilihan raya kecil PRK-KKB makin hangat dengan serangan-serangan yang makin hangat. Yang lebih hangat ialah video pendek yang memaparkan Khairul Azhari dan pelakon porno yang mana ia yakini tular di mana-mana. Menurut Muhyiddin itu hanya serangan politik. Tapi menjadi persoalan netizen, mereka kata, kenapa hanya Muhyiddin yang memberikan respon? Bila agak-agaknya tuan punya badan, yaitu calon Perikatan Nasional itu sendiri akan tampil memberikan jawaban sendiri. Yang lebih menarik lagi, ada bertanya, kalau biasanya mereka akan segera membuat saman fitnah. Tapi setakat ini belum ada saman fitnah dibuat oleh mana-mana pihak. Muhyiddin menyifatkan penyebaran video pendek mengaitkan calon Perikatan Nasional PN, Khairul Azhari South dan pelakon porno di media sosial sebagai serangan politik semata-mata. Pengerusi PN itu juga mendakwa ia adalah tohmahan, terutama ketika tempoh berkempen pilihan raya kecil PRK. Dewan Undangan Negeri DUN Kuala Kubu Bahru kini memasuki fasa akhir. Presiden Bersatu itu juga menegaskan penyebaran video berkenan tidak akan menjejaskan sokongan pengundi terhadap Khairul Azhari maupun perjalanan kempen yang berbaki kurang 48 jam. Dalam tempoh ini, macam-macam orang boleh buat. Kita tidak mudah terpedaya hanya kerana orang cerita begitu dan sebagainya, kata Muhyiddin. Orang mahu buat fitnah, benda tak ada dia adakan. Saya tidak fikir pengundi harus terjebak dengan hal sebegitu dan fikir secara matang, kata Muhyiddin. Sudah hampir 2 minggu kempen berjalan, segala maklumat sudah disampaikan dan kita pun sudah minta calon memperkenalkan diri, rekod yang baik dan tiada isu yang disebutkan, kata Muhyiddin lagi. Tapi netizen kata, bagaimana pula mengetahui 100% tentang peribadi calon itu? Tiada seorang pun boleh mengetahui 100% apa yang dibuat, apa yang pernah dibuat, apa yang disembunyikan oleh seseorang, kata netizen. Bukan merujuk kepada calon tersebut, tetapi di dunia ini tidak ada seorang pun yang sanggup memberitahu dia mengikuti laman web porno kah atau judi kah atau sebagainya. Jadi kata mereka, takkanlah nak bagi tahu sesiapa, kata mereka lagi. Justru ini saya fikir adalah sebagian tomahan dan fitnah sebab mereka rasa tergugat dengan keadaan. Mungkin rasa sukar untuk menang kerana calon kita adalah calon yang baik, kata Muhyiddin lagi. Terdahulu, video pendek berdurasi seminit 12 saat itu memuatkan tangkap layar laman sosial peribadi Khairul Azhari yang dilihat mengikuti akaun dipercayai pelakon porno. Sementara itu, usaha mendapatkan reaksi Khairul Azhari gagal. Selepas pemangku Ketua Bersatu Huru Selangor itu enggan ditemu bual media selain hanya menyatakan alasan perlu bergegas ke lokasi lain. Yang ini sudah berkali-kalilah digunakan cara jawab itu. Kali pertama, kali kedua ketika ada isu tentang hutang alung. Apa jawabnya? Mau cepat, penat, nak ke lokasi lain. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini, Setiausaha Agung PAS, yaitu Taqiyuddin Hasan, telah menyatakan bahawa kalau PH menang dalam pilihan raya kecil PRK-KKB Kuala Kubu Bahru, PAS akan buat petition, Perikatan Nasional akan buat petition
Ada ramai kata itu seperti satu intimidasi ataupun ugutan kepada rakyat yang mengundi di KKB. Kata mereka, apa sebab sampai ke tahap itu? Mereka nak menang. Sampai belum menang lagi, dah mahu nyatakan buat petition. Tetapi, beberapa jam selepas PAS nyatakan ataupun Perikatan Nasional mahu kemuka petition jika PH menang PRK KKB, akhirnya ini reaksi Anthony Loke. Pendirian Perikatan Nasional PN yang akan mengemukakan petition pilihan raya sekiranya Pakatan Harapan PH memenangi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN Kuala Kubu Bahru menimbulkan persoalan. Padahal PN boleh saja melaporkan sekarang kepada pihak berkuasa segera berhubung dengan dakwaan jentera PH ada menyogok dan menyalahgunakan jentera kerajaan sepanjang kempen PRK KKB berlangsung. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke, pemimpin pembangkang, bersikap aneh kerana dilihat suka menangguhkan laporan kepada pihak berwajib. Sedangkan mereka dakwa ada bukti PH melakukan kesalahan semasa berkempen. Kata beliau, kita menjalankan kempen kita ini dengan teratur, mengikut undang-undang. Kita memang tidak ada unsur rasuah, kata beliau. Jadi, mana-mana pihak yang tidak puas hati, dia boleh buat petition dan sebagainya sama ada lepas pilihan raya. Itu adalah hak ataupun proses dalam undang-undang, kata Anthony Loke. Saya rasa ini agak aneh. Apapun terpulang kepada mereka Perikatan Nasional. Saya rasa dia Perikatan Nasional tak boleh menang dalam pilihan raya. Tiba-tiba dia nak cabar pula nanti dalam petition. Bagi kita, kita menjalankan kempen mengikut lunas undang-undang, kata beliau. Kalau betul kita buat kesalahan, patutnya dilaporkan sekarang, bukan tunggu selepas pilihan raya. Maksudnya, kalau dia menang, tak ada masalah. Kalau dia kata dia nak cabar. Kalau dia kalah, dia nak cabar pula. Jadi, kalau ada mana-mana pihak tak berpuas hati, mereka boleh adukan kepada mana-mana pihak berkuasa, kata Anthony Loke. Loke berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke sebuah akademi memandu dekat Bandar Kuala Kubu Bahru hari ini. Terdahulu, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, PN akan mengemukakan petition pilihan raya jika PH memenangi Dewan Undangan Negeri KKB. Taqiyuddin mendakwa pihaknya mempunyai bukti berlakunya penyaluran yang disifatkannya sebagai rasuah, selain dakwaan penyalahgunaan jentera kerajaan dalam PRK ini. Saudara-saudara sekalian, ramai netizen yang tidak setuju dengan tindakan Perikatan Nasional yang seakan-akan mahu mengugut para pengundi di KKB. Bagaimanapun, seperti yang dinyatakan oleh Anthony Loke, kenapa tidak buat laporan segera? Kenapa tunggu pilihan raya siap? Kalau mereka menang, mungkin diam-diam. Tapi kalau kalah, mau buat petition. Pelik tapi benar, kata Anthony Loke. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini, tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, selepas baru-baru ini tular tentang keputusan ataupun status pendidikan calon Perikatan Nasional, kali ini, kali kedua pula tentang status hutang atau liability calon Perikatan Nasional yang didakwa kononnya mempunyai hutang dengan Along. Yang ketiga ini benar-benar paling mengejutkan kita. Dakwaan kononnya calon Perikatan Nasional ini ikuti akaun pelakon porno. Apa pula jawapan Muhyiddin tentang perkara itu? Gempar video memuatkan tangkap layar laman sosial peribadi calon Perikatan Nasional PN Khairul Azhari Saud yang dilihat mengikuti akaun dipercayai pelakon porno.
Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, penyebaran video berdurasi seminit 12 saat itu di media sosial sebagai serangan politik semata-mata. Pengerus CPN itu mendakwa ia adalah tohmahan, terutama ketika tempoh berkempen pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN Kuala Kubu Baru kini memasuki fasa akhir. Menurutnya, penyebaran video itu bagaimanapun tidak akan menjejaskan sokongan pengundi terhadap Khairul Azhari maupun perjalanan kempen yang berbaki kurang 48 jam. Dalam tempoh ini, kata Muhyiddin, macam-macam orang boleh buat. Kita tidak mudah terpedaya hanya kerana orang cerita begitu dan sebagainya. Orang mau buat fitnah, benda tak ada dia dadakan. Saya tidak fikir pengundi harus terjebak dalam hal ini. Sebegitu dan fikir secara matang, kata Muhyiddin lagi. Sudah hampir 2 minggu kempen berjalan. Segala maklumat sudah disampaikan. Dan kita pun sudah minta calon memperkenalkan diri. Rekodnya baik dan tidak ada isu yang disebutkan, kata beliau lagi. Justru ini saya fikir adalah sebahagian tomahan dan fitnah sebab mereka rasa tergugat dengan keadaan, mungkin rasa sukar untuk menang kerana calon kita adalah calon yang baik, kata Muhyiddin lagi. Saudara-saudara sekalian, netizen membalas kepada isu ini. Ada yang mengatakan tidak ada pokok bergoyang kalau tidak ada pokok. Ada juga yang kata mereka mahu mendengar jawapan sendiri daripada calon Perikatan Nasional ini. Malangnya, begitu susah untuk mendapatkan jawapan daripada calon Perikatan Nasional ini. Sehingga ramai netizen kata, kalau belum jadi YB pun susah mendapatkan jawapan, apakan pula sudah jadi YB, kata mereka. Yang lebih teruk lagi, kata mereka, apabila ditanya jawapan, antara jawapan yang telah diberikan oleh calon Perikatan Nasional ini ialah no comment, nak pergi ke tempat lain. Mereka kata bagaimana kalau ada isu yang ditanya akan datang, dijawab pula seperti itu lagi, kata mereka lagi. Dan mereka sebenarnya lebih tertarik kalau calon ini sendiri yang menafikan atau tampil menjawab. Ramai netizen mau melihat sejauh mana kebolehan YB ataupun calon Perikatan Nasional ini menjawab persoalan-persoalan ataupun isu yang akan timbul pada belakang hari nanti. Tetapi apabila Muhyiddin menjawab tentang hal ini, ada yang kata, bagaimana Muhyiddin tahu 100% tentang pribadi calon Perikatan Nasional ini? Kata mereka, mungkin ada sesuatu lagi yang boleh disembunyikan. Semua orang sukar untuk difahami, dipercayai atau dikenali 100%, kata netizen. Walau bagaimanapun, apabila Muhyiddin menjawab dakwaan calon Perikatan Nasional ikuti akaun pelakon porno, Muhyiddin kata itu hanyalah serangan politik semata-mata. Apa pula pendapat anda semua? Dan ada juga netizen kata mereka berharap kalau benarlah calon Perikatan Nasional ini difitnah oleh orang melalui video berdurasi seminit 12 saat itu, mereka menghendaki supaya calon Perikatan Nasional itu tampil membuat laporan polis dan pergilah cari orang yang membuat penyebaran video itu supaya orang yang tidak bersalah tidak menjadi mangsa, orang yang tidak bersalah tidak akan jadi sasaran. Semoga calon Perikatan Nasional ini dapat melakukan sesuatu untuk membersihkan nama beliau. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Daulat tuanku, daulat tuanku. Ini titah pemangku Sultan Johor. Baginda kata, titahkan, jangan guna agama sebagai alat politik. Sudah banyak kali institusi diraja, bahkan Raja-Raja Melayu mengingatkan supaya agama tidak dijadikan bahan atau alat dalam politik, kerana ianya akan menyentuh isu 3R yang amat sensitif di negara ini. Jadi ramai netizen, bahkan kita setuju bahawa apa yang disorkan, apa yang diingatkan, apa yang dititahkan oleh Kedua Duli Yang Maha Mulia Pemangku Sultan Johor
supaya jangan guna agama sebagai alat politik patut diingati dan diambil berat oleh semua ahli politik yang ada di Malaysia. Pemangku Sultan Johor Tunku Muhammad Ismail memberi amaran supaya ahli politik negeri ini tidak menggunakan agama sebagai alat politik mereka. Tunku Mahkota Ismail bertitah, setiap ahli Dewan Negeri juga perlu sentiasa menjaga imej masing-masing sebagai wakil rakyat yang dilantik kerana mereka mempunyai tanggungjawab memelihara kredibiliti institusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor. Saya tidak mahu ada seorang pun ahli politik di Johor yang sewenang-wenangnya menyebabkan sentimen perpecahan rakyat, tulis baginda lagi. Polis harus menjadi alat untuk menyatukan semua pihak, bukan memecah belahkan bangsa Johor. Jangan sesekali gunakan agama sebagai alat politik, titah baginda lagi. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan pembukaan persidangan ketiga Dewan Undangan Negeri Dun Johor ke-15 di bangunan Sultan Israel di sini hari ini. Dalam pada itu, Tunku Mahkota Ismail turut memuji ahli Dewan Undangan Negeri Johor yang kini semakin matang dan profesional dalam menjalankan tugasan mereka atau tanggungjawab mereka. Saya ingin mengucapkan sabas dan tahniah kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri Johor kerana kini lebih matang dan lebih profesional dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Seterusnya, tidak merencatkan ekonomi negara ini walaupun mempunyai ideologi dan fahaman politik yang berbeza, tulis baginda. Saya ingin mengingatkan setiap pemimpin Johor untuk sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan setiap tindakan dan keputusan. Tanggungjawab anda untuk memastikan semua program dan projek yang dijalankan mempunyai impak positif kepada kesejahteraan bangsa Johor, titah baginda lagi. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail turut mengingatkan sama ada semua pihak tidak mengambil mudah isu sensitiviti agama demi menjaga keharmonian di negeri ini. Baginda bertitah, penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas perlu dilaksanakan bagi membendung perkara yang mengganggu keharmonian dalam kalangan masyarakat dari berulang di masa hadapan. Ini adalah peringatan pertama dan saya harap yang terakhir. Jangan diulang perbuatan sama yang hanya akan meruntuhkan keharmonian bermasyarakat di Johor, titah baginda lagi. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.